Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Daniel bin Aizat, Pabda DTP 20F 1039, dan ahli grup saya iaitu Daniel Hakimi bin Jamsyari dan Abdul Rahman bin Abdul Aziz. Hari ini saya ingin menerangkan tentang pencemaran air di Selangor. Yang pertama ialah Laws and Standards in Engineering Practice. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mewujudkan asas undang-undang untuk mempromosikan, merangsang dan mengelakkan tahap keselamatan dan kesihatan tempat kerja yang tinggi. Tanggungjawab untuk keselamatan dan kebersihan pekerja di tempat kerja dikongsi bersama antara majikan dan pekerja. Menurut Akta 514, kerana majikan adalah mereka yang menyediakan persekitaran kerja yang menimbulkan bahaya di tempat kerja, dan pekerja adalah mereka yang perlu bekerja dengan bahaya. Seterusnya, duties of professional employers and society. Yang pertama ialah profesional. Undang-undang sedia ada perlu dikuatkuasakan dan memperketatkan lagi supaya pesalah mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Contohnya, pihak-pihak yang melakukan kesalahan mencemar. Yang kedua adalah majikan. Penyelenggaraan sistem pemparitan secara berkala seharusnya dijalankan sekitar 1 atau 2 kali sebulan. Dengan cara ini, maka sampah sarap tidak akan menyebabkan sekatan air, sekaligus sampah tidak terlepas ke sistem saluran utama di sungai. Yang ketiga ialah masyarakat. Media massa dan media elektronik memainkan peranan yang penting untuk meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kepentingan sungai. Kempen kesedaran perlu diadakan melalui televisyen, akhbar dan sebagainya untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya air dalam kehidupan seharian. Dengan penganjuran kempen-kempen ini dapat diharapkan memupuk sikap cinta akan alam sekitar. Seterusnya, topik kecil ialah professional obligations and duties. Melaksanakan tindakan penguatkuasa yang lebih tegas. Kilang-kilang, terutamanya kilang haram berhampiran tebing sungai, dirobohkan kerana beroperasi mencemarkan anak-anak sungai dan sungai-sungai negeri Selangor. Memperkemaskan lagi pemantauan lembangan sungai melalui tindakan-tindakan pengawasan, termasuk dengan penggunaan drone, pengurusan data dan analisis kecerdasan buatan. Di samping itu, penubuhan jawatan kuasa khas bagi memantau dan memastikan air sungai tidak dicemari dengan bahan kimia atau sampah sarap yang boleh menjejaskan bekalan air mentah kepada loji-loji rawatan air. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hakimi bin Jamsyari. Nombor matrik saya 14 DTP 20 F1021. Okey, saya daripada kumpulan Irfan Daniel dengan Rahman Abdul Aziz. Hari ini saya akan bentangkan part 2 Professional Bodies in Engineering. Professional Conduct. Tingkah laku profesional adalah bidang peraturan anggota badan profesional, sama ada bertindak di bawah kuasa berkanun atau berkontrak. Dari segi sejarah, kelakuan profesional telah dijalankan sepenuh oleh badan-badan profesional swasta. Satu-satunya pihak berkuasa undang-undang yang bersifat kontrak. Badan-badan ini biasanya menubuhkan kod tingkah laku dan kod etika untuk bimbingan ahli-ahli mereka.
Board of the Professional Conduct for Related Engineering Field in Malaysia, BEM. Nombor 1, jurutera profesional yang berdaftar dengan CJ pengalaman tidak boleh memasukkan, kelayakan atau membenarkan salah satu beliau kelayakan rakan sekutu. Dia tidak akan menyalahgambarkan atau membesar-besarkan beliau bertanggungjawab dalam atau untuk perkara tugasan terdahulu. Nombor 2, jurutera profesional yang berdaftar dengan CJ pengalaman akan menyemak dengan usaha wajar ketepatan fakta dan data sebelum dia menandatangani atau menyokong sebarang kenyataan atau tuntutan. Seterusnya, yang ketiga, jurutera profesional yang berdaftar dengan sijil pengalaman hendaklah bertindak balas dalam masa yang munasabah kepada komunikasi daripada lembaga atau mana-mana pihak berkuasa. Lain-lain yang berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan perkhidmatan profesionalnya. Yang keempat, jurutera profesional yang berdaftar dengan sijil pengalaman hendaklah meluluskan dan menandatangani hanya dokumen kejuruteraan yang disediakan atau telah disediakan di bawah arahan dan kawalannya. Part yang ketiga, Sustainable and Green Engineering. Invention and innovation towards sustainability and green technology related to the case. Yang pertama, kehidupan manusia. Kualiti udara yang bagus, kurangkan peningkatan suhu, mengurangkan pencemaran bunyi. Yang kedua ialah ekonomi, mengurangkan kos operasi, meningkatkan nilai aset dan keuntungan, meningkatkan produktiviti pekerja. Seterusnya, yang ketiga ialah menjana tenaga. Yang pertama ialah merangkumi sumber tenaga dan bersumberkan alam semula jadi. Yang kedua ialah mempromosikan kecekapan tenaga yang selamat dan mesra pengguna. Okey, nama saya Abdul Rahman bin Abdul Aziz. Nombor matrik saya 14 DTP 20F1041. Saya akan menerangkan the needs for sustainable and green engineering toward providing the solution in related case. Kami memilih mewujudkan sistem pengurusan sampah yang sistematik bagi memastikan sampah di daerah sempurna dapat dikurangkan kepada tahap yang memuaskan. Kerajaan tempatan dengan kerjasama pelbagai agensi swasta dan badan-badan bukan kerajaan perlu mencari mekanisme terbaik dan sesuai dalam usaha melupuskan sisa pepejal, misalnya mewujudkan sistem pelupusan pepejal yang komprehensif, bersepadu, kos selektif, mampan dan secara sanitari. Langkah memperkasa sistem ini ialah dengan menyediakan sistem pelupusan sampah yang tertutup. Sampah sarap dan bahan buangan akan dibakar di tempat yang tertutup seperti bangunan tertutup. Okey, seterusnya melaksanakan kempen atau program kesedaran. Pelaksanaan kempen atau program kesedaran juga merupakan salah satu pendekatan yang sesuai untuk membentuk masyarakat yang prihatin terhadap alam sekitar. Pelaksanaan kempen atau program kesedaran perlu diperkasakan oleh pelbagai pihak bagi memastikan pendekatan seperti ini dapat memberi kesan terhadap sikap masyarakat dan mengurangkan pencemaran sampah di daerah sempurna. Perbezaan dalam politik antara kerajaan negeri dan persekutuan telah menyebabkan gangguan bekalan air di Selangor. Ini telah dipersalahkan sebagai politik air yang berlebihan. Satu contoh adalah cadangan oleh kerajaan Selangor pada perstrukturan semula perkhidmatan air industri untuk mengambil alih operasi pengagihan air. Kepentingan dalam syabas, tetapi ironinya perjanjian konsesi memberikan mereka bidang kuasa yang luas. Penggunaan yang akan menanggung kesusahan bekalan air
apabila kedua-dua kerajaan persekutuan dan negeri tidak boleh bekerjasama untuk menyelesaikan keperluan asas rakyat. Penggabungan pelbagai agensi, konsesi air dan pembekal air di bawah badan-badan berkuasa boleh menyelesaikan politik anomali ini. Kesimpulannya, pencemaran air dapat disebabkan oleh pelbagai hal. Salah satunya adalah aktiviti manusia yang menciptakan limbah, iaitu sampah daripada rumah tangga. Selain itu, pencemaran air juga disebabkan dari limbah industri yang membuang sembarangan di sungai, selokan, laut dan lain-lain. Hal ini mengakibatkan terjadinya bencana banjir dan tanah runtuh dan sebagainya. Terima kasih.